Bismillah, walhamdulillah, hadirin hadirat para pelajar yang dirahmati Allah SWT. Seterusnya saya akan membicarakan tentang dalil naqli, iaitu dalil Al-Quran hadis Al-Quran dan hadis, iaitu mengenai tuntutan menjaga pilihan-pilihan diri. Ada banyak ayat, ada banyak hadis, namun kita ambil beberapa ayat. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah setiap kali memasuki masjid atau mendirikan salat. Makan dan minumlah serta jangan pula kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka pada orang yang berlebihan. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT, kita lihat berdasarkan ayat ini sangat penting menjelaskan, iaitu khuzu zinatakum, iaitu maksud pakailah pakaian kamu yang indah. Ini satu perkara. Satu perkara. Okey, kita nampak di sini ya. Okey, ini satu perkara kita nak. Sebelum kita pergi yang perkara kedua. Bermaksud kat sini, pakailah pakaian yang indah. Okey. Maksud pakaian indah ni, pakaian yang kemas lah. Pakaian yang bersih lah. Itu yang pertama. Maksud boleh pakai pakaian yang bersih, pakaian yang kemas, apa jua pakaian. Itu yang pertama lah. Jadi secara umumnya begitu. Kan? Nak pakai baju putih ke, warna hitam ke, seluar jin ke, baju jin ke, ini konteksnya boleh pakai. Tapi kalau di dalam institusi misal kata nak pergi kerja, tak boleh pakai seluar jin. Dia ada kriteria, dia ada etika dia. Dia akan tengok etika tu bagaimana. Tapi secara umumnya boleh pakai pakaian apa belaka. Nak pakai serban ke, nak pakai kopiah ke, nak pakai songkok ke, nak pakai cap ke, nak pakai snow cap ke, boleh belaka. Perempuan nak pakai purdah ke, tak nak pakai purdah ke, boleh belaka. Nak pakai tudung bawal ke, tudung yang ada bunga-bunga macam kata-kata ke. Tapi boleh, tapi ada syarat-syarat dia lah. Semuanya boleh pakai. Gitu. Umumnya gitu. Namun demikian, dijelaskan sini adanya etika dia. Iaitu inda kulli masjid. Setiap kali kamu masuk masjid atau mendirikan salat. Okey, ini etika dia. Kita ambil yang di kat sini dulu. Bermaksud para pelajar, bila kita nak solat, kita kena pastikan pakaian kita bersih daripada najis. Pakaian kita menutup aurat. Ini bermakna. Kalau misal kata kita pakai seluar jin, bukan boleh pakai. Kalau duduk seluar jin tak adalah koyak kat lutut, dekat peha, boleh pakai. Diterima. Nak pakai kain pelekat, boleh pakai. Nak pakai kain sarung, boleh pakai. Yang penting, pakaian tu indah, pakaian tu bersih. Jika nak masuk ke masjid dan mendirikan salat. Kerana itu para ulama dekat ayat sini pun menjelaskan bahawa mencari satu tuntutan mengenai syaratnya sah salat, iaitu menutup aurat. Jadi kalau kita semayang tak tutup aurat, tak boleh lah. Batal lah salat tu. Tak sah lah salat tu. Jadi nak niat paling etika dia. Jadi bila kita gabungkan dua ini, ayat ini kita gabungkan, bukanlah nak kata pisah. Bila kita nak dapatkan konteksnya, setiap pakaian ni ada konteks dia. Ada etika dia. Misal kata kita belajar, nak pergi kelas, pakai t-shirt misal kata. Tutup yang aurat, berkola misal kata. Kena tain misal kata. Tak boleh pakai seluar yang ketat-ketat. Kena ikat sampai kecil bawah dorong. Kalau kasut yang bertutup misal kata. Jadi kita nampak etika pakaian. Kita nak pergi ke apa, jadi security macam kata. Security dah ada baju yang khas. Tak bolehlah pergi security pakai baju, jubah. Tak sesuai. Jadi nak bagi tahu setiap perkara pakaian ni dia ada etika dia. Setiap pakaian dalam mana-mana tempat dia ada cara khususnya. Jadi tak boleh
kita sewenang-wenang. Nak pergi majlis kenduri, adalah pakaian yang lebih elok. Nak pergi majlis tahlil, adalah pakaian yang lebih elok. Jadi kalau kita faham di sini, bila umat Islam faham perkara tersebut, maka kita nampaklah refleksi perspektif Islam bahawa Islam sangat mementingkan pemakaian cantik, pakaian yang bersih dalam segenap setiap masa. Jadi itu kesesuaian. Dalam bersukan, misal kata sebagai contoh terakhir, kita kena pakai kasut, misal kata, takkanlah kita nak bersukan pakai kain melekat. Tak mungkin. Jadi kita nak tengok pakaian tu ada etika dia. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, Allah menjelaskan dari ini dari sudut pakaian, dari sudut luaran. Dia juga dalam masa ini ada juga dari sudut aurat tadi. Sampai Allah jelaskan kat sini, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah jangan bazir. Supaya kita dalam sesama kita jaga penampilan diri kita. Jangan terlampau gemuk sangat kan. Macam saya okeylah sikit kan. Okeylah walaupun obes sikit. Tapi kita jaga penampilan kita kan. Kalau makan, makanlah 3 kali sehari. Kalau minum, minumlah cukupnya 12 cawan bisa kata. Tapi jangan membazir. Makan banyak sangat sampai membazir. Tak tahu nak makan apa. Ini tak habis, ini tak habis. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Tapi semua tak habis. Ini satu pembaziran. Kerana bila Allah menjelaskan, innahu la yuhibbul musrifin. Sehingga Allah tak suka orang-orang yang berlebihan. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita ni jangan dalam golongan orang yang musrifin. Kita nampak makan kat tempat kita makan tu, makan-makan tak habis, buang macam tu. Makan-makan tengah hari, kita bangun tengah order makan pagi, tengah hari baru makan, kita buang makanan tu. Kalau Allah tak suka, maka kita tengoklah diri kita, keadaan kita bagaimana, aman ke tak aman. Kita ada masalah ke tak ada masalah. Kita cek balik kehidupan kita. Jadi jagalah makanan, jagalah minuman, jangan membazir. Kalau kita di pelajar ni yang makan orang bagi percuma, misal kata, janganlah membazir. Jangan bazir, kita minum sebaik-baiknya. Kita makan secukup-cukupnya. Itu perkara yang pertama lah. Okey, kita tengok tuntutan berdasarkan sabda, saya lupa tadi, kalau kita kat sini tadi, saya lupa. Dekat ayat ini, para ulama menceritakan satu perkara yang sangat penting. Dia panggil asbabun nuzul. Ada kisah. Di mana, kalau zaman dulu, orang panggil tawaf dekat Kaabah tu, orang musyrik, orang musyrik, mereka ni bertawaf sambil tidak berpakaian. Bogel lah, bahasa mudah dia. Tak berpakaian. Jadi, bila Allah melihat satu perkara yang tidak elok, maka bila datang Islam, Islam bawa satu imej yang baru, memakai pakaian yang indah ketika hendak menunaikan kewajipan, iaitu solat ataupun memasuki masjid. Jadi kita nampak bagaimana Islam ni menunjukkan satu perkara yang baik. Itu dulu, tengok zaman sekarang. Kita kadang-kadang puluh kotor sini, lepas tu kan tu pergi semayang. Tu sekarang lah. Tengok kalau kita pergi zaman sekarang dekat gereja macam kata, nak pakaian mereka susun slippers, punyalah kemas. Macam tu. Kalau dia punya duduk punyalah teratur. Dia tengok kita punya sekarang. Susunan kita bagaimana. Jadi zaman tu dah berubah. Kalau zaman dulu Islam datang bawa satu keindahan yang baik. Tapi bila kita pula zaman kita ni, na'udzubillah, dah berubah. Barat pula mengikut cara yang terbaik. Jadi kena tengok balik di manakah Islam kita, di manakah cara kita beragama. Kita kena tengoklah sebab baik. Kita muhasabah dalam masa sama, kita berdoa lah. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan kita ni adalah satu Islam yang beragama, yang jalan yang betul. Tidak satu lagi hadis menjadikan tuntutan, iaitu An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah subhanahu wa ta'ala jamilun wa yuhibbul jamal. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah serta menyukai keindahan. Ini yang menceritakan bahawa Allah suka pada keindahan. Allah suka melihat kecantikan. Kecantikan ini ada dua perkara kita tengok. Bukan hanya fizikal, tetapi rohani. Jangan kita hanya cantik di luaran, tapi busuk di hati. Kita nampak kemas ya, tapi kita mulut, ya Allah, na'udzubillah. Kita boleh keluar je bilik nampak kemas. Pakai cantik, tapi dalam bilik baju berterabur kat sana sini. Makan tak teratur, buang sana sini. Itu bukan agama kita yang ajaran yang betul.
Kan? Kalau kita nak, kita kena imbang. Kalau kita keluar pakai makeup lawa apa semua kemas. Dalam rumah pun mestilah kemas. Ini kita tengok ada sebahagiannya luar punya lah dia punya perfume sebatu dah. Tetapi dalam bilik na'udzubillah macam longkang. Itu kita tak mau. Kita kena jaga kebersihan dalam bilik kita, dalam rumah kita, tandas kita, tempat makan kita. Kita kena jaga semua supaya orang akan nampak satu keindahan. Kerana itu para pelajar, kita nak contoh hari pelajar nak kahwin nanti kan. Bila nak kahwin, kita akan tengok dulu. Kita nak kenal dia, tengok bilik dia dulu. Kan? Kalau bilik dia bersih, bersihlah. Kalau bilik tak bersih, janganlah pergi kat dia. Jangan. Jangan kahwin dengan dia. Sebab kalau dua dia jaga, dalam rumah tak jaga, itu satu musibah. Ini berlaku kan kawan-kawan. Ini berlaku para pelajar. Kita tengok masalah-masalah kebersihan ni, dia hanya melihat pada orang nampak dari luar je. Tetapi bila balik rumah dia, pergi tengok bilik dia, pergi tengok kereta dia, ya Allah, memalingkan. Jadi kita tak mau begitulah para pelajar yang dirahmati Allah SWT. Ini dipanggil dalil naqli yang jelas menunjukkan bahawa Islam sangat menitik beratkan tentang penjagaan penampilan diri luar dan dalam, fizikal dan rohani. Wallahu alam. InsyaAllah akan datang kita akan bincangkan beberapa perkara, iaitu tanggungjawab menjaga penampilan diri, tubuh badannya, pakaian dan sebagainya. Dan kita akan tengok bagaimana kita nak menjaga kesemua perkara tersebut. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.